billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, insya-Allah pada hari yang berbahagia ini kita akan bersama-sama melihat tadabbur isi kandungan apa yang ada pada juzuk yang ke-13, meneruskan lagi program kita One Day One Juzuk. InsyaAllah pada juzuk yang ke-13, kalau kita lihat dan kita amati, juzuk yang ke-13 mengandungi 3 surah, yang mana pada permulaan juzuk yang ke-13 kita ada baki daripada surah Yusuf, separuh daripada surah Yusuf yang belum habis. Kemudian kita ada surah Ar-Ra'du, dan kemudian kita ada surah Ibrahim. Jadi insya-Allah pada peluang yang pendek ini dan ringkas ini, kita akan cuba datangkan 3 tadabbur ataupun ayat-ayat yang boleh kita gunakan untuk mendekatkan pemahaman kita terhadap Al-Quran. Yang pertama, saya petik daripada surah yang pertama daripada juzuk yang ke-13, iaitu surah Yusuf ayat ke-109. Bila mana Allah Subhanahu wa taala sebut, "Wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahli al-qura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana 'aqibatu alladhina min qablihim wala darul akhirati khairul lil ladzina taqaw afala ta'qilun." Dan tidaklah kami mengutuskan rasul-rasul sebelum wahai Muhammad, kecuali mereka lah diutuskan daripada kalangan orang-orang lelaki, dan mereka diutuskan kepada penduduk-penduduk bandar, yang mana kami wahyukan kepada mereka wahyu-wahyu daripada kami. Dan Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat ini, maka mengapa orang-orang yang tidak mahu beriman, mereka tidak mengembara mengelilingi dunia di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, dan mereka memerhatikan akibat yang berlaku kepada orang-orang kafir sebelum daripada mereka. Baik, daripada ayat ini apa yang kita dapat ambil adalah beberapa perkara. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita, Allah tidak utuskan kepada kita satu rasul pun sebelum daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan malaikat. Allah tak utuskan mereka daripada kalangan jin dan sebagainya, makhluk-makhluk lain yang Allah dah ciptakan di dunia. Tetapi Allah utuskan rasul-rasul dan nabi-nabi ini daripada kalangan manusia. Kenapa? Apakah faedahnya? Kenapa Allah Subhanahu wa taala utuskan mereka daripada kalangan manusia? Kerana hanya manusia mengetahui apa jiwa manusia nak. Hanya manusia mengetahui bagaimana manusia nak berinteraksi dengan manusia yang lain. Ini semua rahsia-rahsia yang hanya manusia tahu apa yang manusia nak. Itu yang pertama. Yang kedua yang kita boleh ambil daripada ayat ini, Allah Subhanahu wa taala utuskan para rasul dan juga para nabi daripada kalangan lelaki. Kenapa lelaki dan bukan perempuan? Dan tidak ada satu pun dalil-dalil yang datang daripada Allah Subhanahu wa taala maupun daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menceritakan bahawasanya nabi diutuskan daripada kalangan wanita. Kan? Allah Subhanahu wa taala sebut ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Rijal ataupun lelaki itu lebih kuat, kan, daripada orang wanita, kerana beberapa faktor yang disebutkan oleh Allah dalam ayat tersebut yang boleh kita lihat nanti insya-Allah di kesempatan yang lain. Kemudian Allah sebut, perkara yang kedua Allah sebut adalah bahawasanya nabi-nabi dan rasul-rasul ini diutuskan kepada kaum mereka yang berada di bandar. Kenapa nabi-nabi diutuskan kepada kaum yang tertentu, yang berada di bandar dan sebagainya? Kerana nabi-nabi dan rasul-rasul ini mereka lebih mengetahui budaya sesuatu kelompok itu. Kenapa nabi dan rasul tidak diutuskan daripada orang luar? Contohnya agama diturunkan pada bangsa Arab. Kenapa nabi tak diutuskan daripada bangsa Turki ataupun orang Melayu kita? Kan? Kenapa orang Arab? Kerana hanya orang Arab faham bangsa dia, budayanya macam mana, cara berinteraksi macam mana dan sebagainya. Itu hikmah yang Allah berikan kepada nabi-nabi dan rasul-rasul di sebalik pengutusan mereka. Kemudian Allah tanya orang kafir, kenapa kamu tidak mengembara di muka bumi melihat kesan-kesan, akibat-akibat yang telah berlaku kepada orang-orang yang sebelum daripada kamu, yang juga enggan mendengar dakwah yang disampaikan oleh rasul-rasul yang diutuskan kepada mereka. Pada pengakhiran ayat ni Allah kata apa? Wala darul akhiratu khair. Ingatlah, sesungguhnya kehidupan
akhirat itu lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Jadi Allah nak tekankan kat sini, apa yang berlaku di dunia tidak hanya akan berakhir di dunia, tetapi dia akan diteruskan di hari akhirat kelak, kerana di dunia ini tempohnya sementara sahaja. Yang lebih kekal dan lebih panjang itu adalah tempoh kita berada di hari akhirat, dan ia akan kekal selama-lamanya. Baik, itu yang pertama. Kemudian kita masuk kepada surah yang kedua, iaitu surah Ar-Ra'd. Saya petik daripada ayat ke-26 sehingga ayat ke-28. Bila mana Allah Subhanahu wa taala kata, Allah telah memewahkan rezeki. Allahu yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Wa farihu bil hayatid dunya wa mal hayatud dunya fil akhirati illa mata'. Wa yaqulu alladhina kafaru laula unzila alaihi ayatun min rabbih قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. Allah kata Allah mewahkan rezeki bagi sesiapa yang Allah kehendaki, dan Allah juga menyempitkannya bagi sesiapa yang Allah kehendaki. Dan Allah sebutkan satu perihal. Allah kata manusia ini, manusia yang mana dia dilekakan dengan keduniaan, dia rasa dunia itu cukup bagi dia. Dia rasa dunia itu satu kesenangan yang dia akan capai, yang dia akan pegang selama-lamanya. Kerana itu Allah sebut dalam surah yang lain, Allah sebut Alhaakumut takathur. Sesungguhnya kamu telah dilalaikan, dilekakan dengan bermegah-megahan dengan benda-benda keduniaan. Kamu mengumpulkan harta benda, kamu mengumpulkan kemewahan dan sebagainya. Kerana apa? Kerana kamu nakkan dunia itu selesa. Kamu nakkan, kamu acknowledge by the society dan sebagainya. Jadi ini yang ada. Dan Allah Subhanahu wa taala kata mereka yang mana ingkar terhadap seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka lupa akan hari akhirat, mereka rasa dunia itu segala-galanya bagi mereka. Tetapi Allah kata wa mal hayatud dunya illa mata', dan tidaklah kesenangan yang ada pada dunia ini, benda itu kecil dan tidak kekal, dan ia satu perhiasan saja jikalau dibandingkan dengan apa yang ada pada hari akhirat kelak. Kemudian Allah sebut wa yaqulul ladzina kafaru, dan orang-orang yang kafir berkata laula unzila alaihi ayatun min rabbih, kalaulah mengapakah diturunkan kepada Muhammad, mengapakah tidak diturunkan kepada Muhammad satu mukjizat yang mana jelas untuk kami tengok dan kami ambil peduli. Sedangkan Al-Quran itu mukjizat, tapi mereka tidak acknowledge benda tu. Mereka tidak meyakini Al-Quran itu sebagai satu mukjizat. Maka Allah kata, qul, katakanlah wahai Muhammad, innallaha yudhillu man yasha', sesungguhnya Allah akan menyesatkan sesiapa yang dia kehendaki, wa yahdi ilaihi man anab, dan juga Allah akan memberi petunjuk ke jalan agamanya sesiapa yang merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada ayat yang ketiga dalam surah Ar-Ra'd ini, ayat yang ke-28 yang saya nak kongsikan ini, Allah kata allazina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman, wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, dan orang-orang yang mana bila dia berzikir, hati dia rasa tenang, hati dia rasa tenteram. Maka kata Allah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub, ketahuilah bahawasanya dengan zikir kepada Allah, dengan mengingati Allah, hati akan jadi tenang dan tenteram. Baik, itu surah yang kedua dan perkongsian yang kedua. Kita ada sedikit masa lagi, insya-Allah kita cuba sentuh perkongsian yang ketiga daripada surah yang ketiga dalam juzuk yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala sebut dalam ayat yang ke-7 dalam surah Ibrahim. Allah sebut apa? Wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum, dan ingatlah ketika mana Tuhan kamu memberitahu kepada kamu, la in syakartum la azidannakum, kalaulah kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, nescaya aku akan tambahkan lagi nikmat aku. Wala in kafartum inna azabi lasyadid, kalaulah kamu kufur maka sesungguhnya azab aku amat pedih. Dalam ayat ini, satu ayat yang kita selalu dengar, Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kita kena sentiasa ingat, kita kena sentiasa syukuri, dan jangan kita kufur, kerana kufur itu akan membawa kepada padah. Dan punishment yang Allah sediakan bukan hanya punishment di neraka, tetapi juga ia ada satu balasan yang disebutkan oleh para ulama, ia berlaku di dunia, sebagaimana yang diceritakan oleh Allah dalam surah Sabah, yang apa yang berlaku kepada kaum Sabah diceritakan oleh Allah.
dalam surah An-Nahl ayat 112. Tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk kembali tafsirannya untuk mengetahui apa yang telah berlaku kepada mereka yang tidak bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan kepada mereka. Saya rasa itu sahaja perkongsian saya untuk kali ini, untuk tadabbur juzuk yang ke-13. Ada 3 surah dan 3 perkara utama ataupun perkara yang kita boleh ambil daripada surah-surah ini. Semoga ia memberi manfaat buat semua insya-Allah dalam usaha kita mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, dalam usaha kita mengambil seruan Allah, afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha, dan sebagainya. Semoga kita semua hidup dan tenteram dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan tadabbur ayat-ayat Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.